Bayangkan, Anda tinggal di sebuah flat sempit, satu bilik sahaja, tetapi ada 6 orang dalam sekeluarga. Setiap malam, semua orang berkongsi ruang tidur. Dapur kecil jadi serba-serbi, dan ruang tamu pun sudah jadi tempat tidur. Inilah realiti ramai keluarga B40 di bandar-bandar besar Malaysia. Tapi apabila kerajaan cuba bentangkan rang undang-undang pembaharuan bandar ataupun Urban Renewal Bill, tiba-tiba muncul pelbagai suara yang menuduh kononnya ini adalah helah untuk menghalau orang Melayu keluar dari bandar. Dan yang paling lantang menjawab tuduhan ini tidak lain tidak bukan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents via MY. Dalam satu sidang media selepas merasmikan lebuh raya Lembah Kelang Timur di Ampang, Anwar dengan nada tegas mengatakan bahawa pengkritik undang-undang ini hanya pandai bercakap tetapi tidak pernah turun padang dan melihat sendiri keadaan sebenar rakyat. Kata beliau, ramai yang bercakap dari sudut teori tetapi tidak pernah masuk ke flat-flat usang, tidak pernah rasa hidup sesak dalam rumah kecil dengan ramai ahli keluarga. Beliau juga menegaskan janganlah mudah percaya dengan naratif yang kononnya rang undang-undang ini bertujuan untuk menghalau orang Melayu dari kawasan bandar. Menurut Anwar, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Korming sudah pun jelaskan bahawa tuduhan rumah-rumah Melayu bakal dirampas oleh orang Cina hanyalah omong kosong. Apa yang menarik, Anwar kata kerajaan bukan saja ingin menjaga orang Melayu, tetapi juga semua rakyat yang susah, baik dari kalangan M40 maupun B40, termasuklah orang India yang juga ramai hidup dalam keadaan daif di bandar-bandar tertentu. Malah kerajaan bersetuju menaikkan nilai ambang untuk pembangunan semula kepada kira-kira 80% supaya tidak mudah berlaku pemindahan paksa tanpa persetujuan majoriti. Ini menunjukkan kerajaan cuba mencari jalan tengah, memperbaiki kawasan usang, tetapi dalam masa yang sama melindungi hak penduduk asal. Namun kita kena lihat juga dari sisi yang lain. Rang undang-undang ini sudah dibentangkan oleh Nga Korming untuk bacaan pertama, tetapi perbahasan ditangguhkan ke sidang Parlimen Oktober nanti. Kenapa? Karena tentangan bukan datang dari pembangkang sahaja, tetapi juga dari sebagian ahli parlimen kerajaan sendiri. Jadi walaupun Anwar cuba meyakinkan rakyat bahwa ini bukanlah isu perkauman, realitinya ia sudah menjadi isu politik yang panas. Setiap kali isu melibatkan bandar, tanah, rumah, ataupun pembangunan semula dibangkitkan, pasti akan muncul naratif siapa yang untung, siapa yang rugi. Sebenarnya kalau kita kaji sejarah, isu pembangunan bandar dan perumahan bukanlah perkara yang baru. Tahun-tahun sebelum ini, banyak proyek pembangunan semula dikritik karena akhirnya hanya menguntungkan pemaju yang besar. Penduduk asal dipindahkan dengan pampasan yang dianggap tidak setimpal, dan selepas pembangunan siap, unit-unit baru pula dijual pada harga melambung yang langsung tidak mampu dibeli semula oleh mereka. Inilah yang menimbulkan ketakutan, bukan semata-mata sebab bangsa, tetapi kerana pengalaman pahit sebelum ini. Dan jangan lupa, isu ini juga pernah berlaku di Kuala Lumpur dan juga Pulau Pinang. Proyek pembangunan semula di Kampung Kerinci misalnya, suatu ketika dahulu jadi kontroversi besar apabila penduduk asal rasa terpinggir. Begitu juga dengan proyek-proyek lain yang akhirnya mengubah wajah kawasan setinggan ataupun flat lama, tetapi dalam masa yang sama menghapuskan komuniti asal yang sudah berpuluhan-puluhan tahun bertapak di situ. Jadi, walaupun Anwar kata tuduhan itu adalah nonsens ataupun tidak masuk akal, kebimbangan rakyat sebenarnya ada asasnya. Terutamanya apabila bercakap soal pemaju, soal kepentingan ekonomi, dan soal siapa yang benar-benar dilindungi oleh undang-undang. Sekarang, mari kita masuk ke persoalan kontroversi yang lebih besar. Adakah rang undang-undang pembaharuan bandar ini benar-benar untuk rakyat marhain? Ataupun ia akhirnya akan menjadi satu lagi senjata pemaju besar untuk mengaut keuntungan di atas nama pembangunan? Anwar kata beliau ingin menjaga kepentingan orang susah, tapi bagaimana kalau selepas undang-undang ini diluluskan, penduduk asal tetap terpaksa keluar sebab tidak mampu memiliki rumah baru yang akan dibina? Bukankah itu sama saja seperti pengusiran secara halus?
Persoalan kedua, kenapa kerajaan memilih untuk membentangkan undang-undang ini sekarang ketika kos sara hidup masih lagi membelit rakyat dan ketidakpuasan hati terhadap isu ekonomi semakin memuncak? Adakah ini masa yang sesuai? Atau sebenarnya kerajaan sedang memberi laluan kepada agenda pembangunan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh syarikat besar? Persoalan ketiga, adakah benar undang-undang ini neutral tanpa mengira kaum? Atau secara tidak langsung ia akan memberi kesan lebih besar kepada orang Melayu yang majoritinya menguasai kawasan flat dan rumah kos rendah di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan juga Pulau Pinang. Kalau betul kerajaan ingin menjaga semua rakyat, apakah jaminan yang boleh diberi bahwa orang Melayu, India, dan juga golongan miskin bandar tidak akan terpinggir apabila proyek-proyek mewah mula mengambil alih kawasan mereka? Inilah dilema besar yang menjadi isu Urban Renewal Bill ini sangat kontroversi. Anwar boleh kata pengkritik hanya bercakap teori, tetapi rakyat sendiri sudah melihat bukti di depan mata melalui pengalaman proyek-proyek lama. Dan lebih menarik lagi, bila ada ahli parlimen kerajaan sendiri pun mula berbelah bahagi, ini menunjukkan undang-undang ini bukan sekadar isu teknikal, tetapi juga soal politik, soal kuasa, dan soal siapa yang akhirnya akan menguasai bandar. Jadi persoalan terakhir yang patut kita renungkan bersama, adakah rang undang-undang ini akan benar-benar menyelesaikan masalah perumahan rakyat, atau ia hanya akan membuka pintu kepada gelombang gentrifikasi yang lebih dahsyat? Dan kalau betullah rakyat Marhaen bakal terpinggir, siapa yang sebenarnya sedang dilindungi oleh undang-undang ini? Rakyat ataupun pemaju besar? Sahabat-sahabat semua, inilah persoalan yang kita kena fikir dalam-dalam. Kalau Anda sendiri tinggal di flat yang usang, berkongsi ruang sempit dengan anak-anak dan juga keluarga, adakah Anda akan rasa undang-undang ini menyelamatkan Anda, ataupun Anda sebenarnya sedang menunggu giliran untuk dipindahkan keluar? Apa pendapat Anda? Adakah ini langkah berani kerajaan untuk bantu rakyat miskin bandar, ataupun hanya permainan lama dengan wajah yang baru? Nah, coba tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah sebab kita ingin tahu perspektif sebenar rakyat tentang isu panas ini. Dan sebelum saya akhiri, ingat kawan-kawan, kalau benar Urban Renewal Bill ataupun PSB ini untuk rakyat, kerajaan kena buktikan dengan tindakan dan bukan sekadar janji. Kalau tidak, ia hanya akan menjadi satu lagi bukti bahwa pembangunan di Malaysia seringkali bukan untuk orang biasa, tetapi untuk mereka yang sudah pun kaya dan berkuasa. Jadi persoalannya sekarang, adakah kita sedang menyaksikan pembaharuan sebenar ataupun hanya pembaharuan kosmetik? Nah, itu Anda yang tentukan. Baiklah kawan-kawan, seperti biasa jangan lupa untuk like, share video ini, dan subscribe kalau Anda belum subscribe lagi ke channel ini, Currents via MY. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di dalam konten ulasan yang seterusnya. Sekian sahaja, terima kasih semua.